Salam sejahtera dan selamat pagi. Hari ini 16 Disember, hari Rabu, anda menantikan awal ni pagi. Sepertinya kita nak recap semula berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroauni.com dan juga berita-berita yang patut anda tahu. Dan semalam banyak perkara yang perlu kita recap semula, Naila. Ya. Banyak nampaknya pengumuman dan juga banyak berita-berita. Dan antara berita yang menjadi tumpuan adalah mengenai rang undang-undang perbekalan belanjawan 2021. Semalam telah pun diluluskan di Dewan Rakyat dan ini perinciannya di paparan skrin anda sekarang, iaitu Dewan Rakyat hari ini semalam telah pun meluluskan rang undang-undang perbekalan belanjawan 2021 dan ia berlaku selepas dua percubaan pihak pembangkang untuk memanggil undian belah bahagian di peringkat akhir jawatankuasa dan bacaan ketiga adalah gagal. Menerusi kedua undi belah bahagian itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun mengumumkan seramai 111 wakil rakyat menyokong, 108 lagi tidak menyokong, sementara seorang tidak hadir, Nala. Dan kita tahu perjalanan untuk meluluskan belanjawan 2021 ini bukan satu perjalanan yang mudah. Kita tahu dibayangi dengan pelbagai ketidaktentuan politik, ekonomi, krisis kesihatan, antara belanjawan yang paling mencabarkan dalam sejarah negara kita mungkin, dan kita saksikan pelbagai isu-isu politik yang muncul dalam perbahasan belanjawan 2021 ini. Kita lihat perbahasan yang dikemukakan oleh pihak blok pembangkang banyak menyentuh tentang isu-isu bukan sahaja tentang keabsahan ataupun keyakinan terhadap kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi intipati belanjawan 2021 itu turut disentuh sepanjang perbahasan. Antara yang paling, kalau kita boleh recap semula, antara yang paling mendapat perhatian adalah berhubung peruntukan jasa misalnya yang telah pun dikurangkan peruntukannya untuk meluaskan KWSP, pengeluaran akaun satu simpanan KWSP. Itu turut satu pencapaian yang dilihat, kejayaan bagi pihak pembangkang, dan juga banyak lagi perincian dan intipati dalam belanjawan 2021 yang boleh kita rangkumkan. Dan kalau kita lihat pada muka depan, akhbar tempatan berita harian juga menumpukan perhatian pada belanjawan 2021 ini yang menceritakan tentang cubaan blok pembangkang untuk menggagalkan kelulusan itu sekali lagi tidak berjaya. Kita tahu sebelum ini pada bacaan kali pertama dan kali kedua mendapat sokongan blok pembangkang, dan selepas itu kita lihat ada kenyataan daripada Pakatan Harapan untuk menolak undi untuk menolak belanjawan 2021, tetapi ditolak, gagal. Betul. Dengan majoriti yang sangat tipis. Ya, sangat kecil majoriti yang dimiliki Kerajaan Perikatan Nasional. Dan pada muka depan The Star pula kita lihat moving forward, making it work. Itu saya kira satu semangat yang cuba disuntik selepas kita menyaksikan sentimen dan retorik politik yang agak toksik sejak kebelakangan ini, tetapi mungkin ini dapat mengakhiri, memuktamadkan segala krisis politik dan kita sama-sama dapat bantu memastikan belanjawan ini dapat disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Dan dalam masa sama kita bercakap mengenai belanjawan 2021 ini, sebenarnya ada satu lagi perkara yang perlu kita perhatikan, iaitu dalam kalangan ahli politik untuk menentukan sama ada kerajaan pada masa kini mempunyai majoriti yang cukup ataupun tidak, ataupun keabsahan kerajaan itu. Dan kita telah pun lihat semalam 111 telah penyokong, jadi ada majoriti, 3 majoriti. Ini bermakna kerajaan pada ketika ini, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional, mempunyai majoriti yang kukuh untuk meneruskan khidmat mereka dalam memegang tampuk sebagai kerajaan, dalam melunaskan segala pentadbiran dan juga dalam memperincikan, mengagendakan sendiri apakah kerangka-kerangka yang perlu dijalankan, terutama dalam kita mencegah kepada COVID-19 ini, begitu juga dalam kita memulihkan kepada ekonomi. Dan susulan daripada belanjawan 2021 yang telah pun diluluskan untuk undian kali ketiga di Dewan Rakyat semalam, dan ini kata daripada Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana katanya sokongan ini buktikan PN ambil kira kebajikan rakyat. Dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berterima kasih kepada semua ahli parlimen dari blok kerajaan yang menyokong rang undang-undang perbekalan belanjawan 2021 sehingga menyaksikan ia diluluskan di Dewan Rakyat pada Selasa. Dan menerusi perkongsian di Facebook rasminya,
Muhyiddin turut menyatakan sokongan ini membuktikan Kerajaan Perikatan Nasional sentiasa mengambil kira kebajikan, keselamatan nyawa, kesejahteraan rakyat serta pemulihan kepada ekonomi negara. Walaupun berdepan dengan pelbagai perdebatan dan juga perbahasan, telah pun melalui perbahasan sejak belanjawan ini dibentangkan pada 6 November lalu, banyak juga penambah-penambahbaikan telah pun dijalankan oleh kerajaan melihat kepada mungkin ada suara-suara daripada ahli parlimen dan juga melihat kepada situasi semasa, sebagai contohnya memberikan kelonggaran kepada KWSP dan juga mengurangkan dari segi peruntukan kepada jasa dan sebagainya. Itu antara penambahbaikan yang telah pun dijalankan oleh kerajaan, dan katanya alhamdulillah sekali lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin melahirkan rasa syukur kehadirat Allah kerana RU Perbekalan 2021 ini diluluskan, dan ia sekaligus melihat juga kepada membuktikan ahli parlimen yang menyokong, menghindari dan juga menginsafi bahawa belanjawan ini sangat penting kepada kerajaan bagi melaksanakan pelbagai program pembangunan yang sudah dirancang dengan keutamaan sudah tentunya untuk melawan pandemik COVID-19 dan juga untuk memulihkan ekonomi itu sendiri. Tetapi dengan majoriti 3 undian dengan belanjawan 2021 semalam ini, kita juga timbulkan persoalan sejauh mana agaknya keyakinan yang dimiliki Kerajaan Perikatan Nasional ketika ini. Itu juga persoalan yang ditimbulkan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya Kerajaan Perikatan Nasional akan terus berdepan dengan masalah keyakinan. Katanya ia dibuktikan semalam apabila kerajaan hanya berjaya memperoleh tidak lebih dari 112 sokongan menerusi undian belah bahagian saat negara sedang memerlukan satu anjakan baharu tentang bagaimana harus kita bangkit dari suasana ekonomi pandemik seperti hari ini. PN telah membuktikan bahawa ia tidak berkeupayaan untuk menjalankan tanggungjawab dengan berkesan, dan katanya kerajaan lemah seperti ini akan terus tunduk kepada watak-watak rakus yang berkepentingan dan kebajikan rakyat akan terus dikorbankan. Dan katanya juga belanjawan itu juga terdapat banyak kelemahan dan telah dibukti dan diperdebatkan secara terperinci di Dewan Rakyat oleh ahli-ahli parlimen. Katanya belanjawan ini mencerminkan kerajaan PN hanya mengutamakan hayat politik lebih dari kebajikan dan keterdesakan hidup rakyat. Tetapi di sini mungkin kita juga boleh mencetuskan persoalan terhadap blok pembangkang juga. Sekiranya terdapat belanjawan ini ada kekurangannya, mengapa ia masih lagi mendapat undian sokongan pada peringkat jawatan kuasa bagi hampir setiap peruntukan untuk kementerian telah pun diluluskan, walaupun ada yang undian belah bahagian tetapi masih lagi diluluskan. Pada undian bacaan kali pertama juga mendapat sokongan daripada blok pembangkang. Itu persoalan yang dicetuskan terhadap blok pembangkang, yang keyakinan terhadap blok pembangkang juga menjadi satu persoalan ketika ini. Dan kita juga melihat kepada pendirian ahli parlimen untuk menyokong belanjawan 2021 ini sebagai membuktikan mereka ini menjunjung tinggi kepada Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang mahu belanjawan ini diluluskan tanpa gangguan lebih lagi dalam keadaan negara sedang berhadapan dengan ancaman COVID-19. Itu kita melihat kepada kelulusan ataupun RUU Perbekalan berjaya diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Dan ini satu lagi pendirian daripada seorang ahli parlimen di Barisan Nasional yang mengatakan kerajaan PN lemah dan tidak stabil. Itu kata Tan Sri Noh Omar, dan katanya ahli parlimen Tanjung Karang itu turut berkata perkara itu dari sejak awal lagi penubuhan PN apabila melihat kepada kedudukan majoritinya, lebih 3 majoriti ketika ini. Katanya maksudnya kalau ada undian akan datang sekiranya 4 individu tidak hadir, maka kerajaan tidak akan mendapat sokongan. Dan katanya juga kalau kita lihat di dunia ini, kalau tidak silap katanya kerajaan PN inilah yang merupakan kerajaan mempunyai majoriti paling tipis sekali di mana hanya berkelebihan 3 undi. Namun 3 undi ini nombor undi ataupun nombor ahli parlimen ini sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah kita mendapat majoriti untuk menunjukkan kita ni ataupun untuk menunjukkan keabsahan kerajaan pada ketika ini tidak perlu lagi dipertikaikan lagi, kerana kita dah dapat saksikan semalam bukan saja kita melihat kepada untuk kita meluluskan rang undang-undang perbekalan 2001, tapi untuk kita menentukan keabsahan. Jadi keabsahannya sudah ada, tidak perlu dipertikaikan lagi mengenai kerajaan pintu belakang dan sebagainya. Ya, itu merupakan pandangan penganalisis politik
yang kami laporkan di sini, henti persoal belanjawan 2021 bantu pulih ekonomi. Pensyarah kanan Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif katanya kerajaan kini perlu memberikan tumpuan kepada pelaksanaan segala perancangan belanjawan 2021 selain memulihkan sentimen pelabur dan menarik balik pelaburan asing ke Malaysia. Rakyat perlu bantu negara dalam pemulihan ekonomi dengan menukar cara kerja lama dan tingkatkan produktiviti. Seperti yang dikatakan pada muka depan The Star, moving forward, bagaimana untuk kita bergerak ke hadapan pemimpin, masyarakat bersama rakyat untuk memastikan belanjawan ini telah pun diluluskan. What's done is done. Kita dapat memastikan di sini belanjawan betul-betul dapat disampaikan kepada golongan yang betul-betul memerlukannya. Itu saranan yang kami dapatkan daripada penganalisis. Dalam masa yang sama, kita tahu kemelut dan krisis politik ini tidak akan berakhir di sini, pastinya akan berterusan sehinggalah kita dapat menyaksikan rakyat membuang undi sekali lagi, mandat rakyat itu dapat menyelesaikan krisis politik dengan pilihan raya umum ke-15 yang masih kita tak dapat bayangan lagi bila sehinggalah pandemik COVID-19 ini dapat kita lihat tanda reda sedikit. Tetapi apa yang disarankan juga pengerusi Yayasan Pendidikan Ceras Datuk Seri Said Ali Al-Habsyi semalam, katanya pemimpin politik terutamanya wakil rakyat perlu terlebih dahulu menilai sejauh mana khidmat bakti mereka terhadap pengundi di kawasan masing-masing daripada sibuk mencatur peluang untuk bertanding semula pada PRU 15. Katanya mereka sewajarnya menyemak dan menilai apakah selama ini mereka telah benar-benar menyantuni dan menyelesaikan masalah rakyat dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Jadi beliau mengingatkan demikian kerana melihat permasalahan dan kegetiran rakyat terutama di kawasan pinggir bandar dan luar bandar yang begitu terkesan akibat pandemik wabak COVID-19. Tetapi pemimpin politik masih juga sibuk berpolitik sepanjang masa itu. Saya kira betul-betul menggambarkan sentimen rakyat ketika ini, apa yang mereka lihat sepanjang perbahasan belanjawan 2021 ini, supaya ahli politik dapat mengenepikan kepentingan politik. Itu juga titah yang di-Pertuan Agong Sultan Perak berkali-kali mengingatkan supaya kepentingan politik itu diketepikan, utamakan kepentingan rakyat lagi-lagi di tengah pandemik ini. Dan kata beliau juga, mana-mana pemimpin politik yang rakus, yang tamak haloba dan wakil-wakil rakyat yang berkepentingan serta gilakan kuasa sewajarnya disingkirkan oleh pengundi pada PRU 15 akan datang. Jadi kita dapat saksikan dalam masa yang terdekat ini, bagi semua rakyat di kawasan-kawasan anda, perhatikan gerak-geri ahli-ahli parlimen anda. Sekiranya mereka ini, mungkin anda rasakan mereka ini berkelakuan seperti tidak normal dan sebagainya, mungkin anda patut menilai semula adakah anda perlu mengundi mereka ataupun tidak. Jadi ini adalah masa yang terbaik untuk anda menentukan. Dan saya kira bagi ahli parlimen juga, jadikan ini satu pengajaran kepada anda semua untuk menjaga tingkah laku anda. Jangan tunjukkan anda tu tamak haloba dan sebagainya, kerana rakyat sedang memati anda sebenarnya. Ya, dan bercakap tentang keyakinan kerajaan ketika ini, satu juga isu yang timbul menjelang pengundian belanjawan 2021 adalah berhubung dengan SOP yang ditetapkan di sidang Dewan Rakyat. Itu menjadi satu modal yang saya kira agak sering ditimbulkan oleh blok pembangkang sebelum ini apabila tempoh masa disingkatkan untuk perbahasan, jumlah ahli parlimen yang dibenarkan memasuki Dewan pada seketika dahulu. Satu lagi SOP yang menjadi pertikaian baru-baru ini adalah kehadiran 3 ahli parlimen yang menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah ataupun Home Surveillance Order HSO pada sesi sidang Dewan Rakyat. Dan ini penjelasan yang diberikan oleh Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun, katanya itu bukan satu perkara baru. Pengecualian sama telah diberikan oleh KKM dalam kes-kes tertentu termasuk melibatkan pesakit bawah siasatan ataupun PUI. Jelasnya kehadiran 3 ahli parlimen tersebut akan direkodkan oleh bentara sebelum bentara sama mengiringi mereka ke galeri awam untuk proses pengundian seperti yang kita saksikan semalam. Dan ini pastinya menjadi satu pertikaian buat blok pembangkang. Kata Nurul Izzah sendiri, beliau memahukan penjelasan mengenai rekod kehadiran dan pengenalan ahli parlimen berkenaan, dan ini melihat kepada kebenaran untuk dibenarkan mereka hadir pada persidangan Dewan Rakyat. Kita tahu pada detik-detik yang sangat penting ketika baru-baru ini untuk mengundi belanjawan 2021 sangat kritikal. Kita tahu majoriti sangat tipis, dan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim juga memohon penjelasan berhubung kehadiran mereka, dan kita tahu setakat ini siapa yang telah pun disahkan sebagai ahli parlimen yang perlu menjalani HSO ini, salah satunya
antaranya Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dan juga Ahli Parlimen P. Prabakaran Pakatan Harapan. Jadi katanya kehadiran ini bukan satu perkara baharu, telah pun dibenarkan sebelum ini. Dan salah seorang daripada mereka, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba juga telah pun disahkan tamat Perintah Pengawasan dan Pemerhatian di Rumah HSO pada Isnin yang telah pun dimaklumkan oleh Speaker Dewan Rakyat juga semalam. Katanya beliau telah menjalani kuarantin HSO selama 10 hari seperti mana yang ditetapkan KKM. Baik, bagi 3 ahli parlimen yang dikenakan perintah pengawasan dan juga pemerhatian di rumah HSO sebelum ini kita nak recap semula, memohon kebenaran untuk hadir bagi sesi pengundian rang undang-undang perbekalan 2001 peringkat jawatan kuasa, dan perkara itu telah pun disahkan di Pertua Dewan Rakyat. Dan sehubungan itu, ketiga mereka yang berkontak rapat dengan individu yang positif itu diarah untuk memakai pakaian pelindung diri PPE dan akan dibawa menggunakan ambulans ke bangunan parlimen. Itu sedikit sebanyak melihat kepada prosedur. Mereka semalam hadir bagi pengundian bagi RUU Perbekalan 2001. Ya. Mereka nampaknya memakai full set PPE dan mereka juga datang menggunakan ambulans dan sebagainya. Jadi tidak perlu dipertikaikan juga mengenai SOP. Ini SOP yang ditetapkan oleh KKM sendiri melihat kepada kehadiran 3 ahli parlimen yang dalam HSO itu sendiri. Cuma apa yang dipersoalkan di sini adalah apa penilaian yang dijalankan, yang diberikan oleh pihak berkuasa untuk memberikan mereka kebenaran ini. Perlu lebih perinci kerana adakah ini boleh diberikan kepada kesemua orang yang perlu menjalani HSO dan kuarantin di rumah. Kita tahu mereka yang melanggar kuarantin ini, perintah kuarantin, dikenakan denda beribu-ribu ringgit. Jadi adakah kebenaran ataupun kelonggaran sama diberikan kepada orang lain ataupun diutamakan untuk ahli politik sahaja? Itu antara persoalan yang ditimbulkan. Dan banyak lagi laporan yang kami nak bawakan di astroawan.com. Pastinya selepas ini kita nak menceritakan tentang kemas kini COVID-19 terbaru negara, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi dan kami ceritakan tentang Belanjawan 2021 semalam yang telah pun diluluskan, dan ini dibayangi beberapa faktor, bukan sahaja ketidaktentuan politik ketika ini tetapi pastinya dibayangi dengan kemaskini COVID-19 baharu negara yang masih lagi kekal pada angka 4 digit. Semalam sahaja 1,772 kes baru direkodkan dalam negara dalam tempoh 24 jam dan ini menjadikan jumlah kes positif secara keseluruhannya adalah sebanyak 86,618 kes. Sebenarnya lagi hampir untuk kita mengatasi jumlah keseluruhan kes yang telah pun direkodkan di China. Betul. Yang kita tahu sekarang ini tak banyak merekodkan kes baharu, telah pun hampir merekodkan kes sifar di beberapa zon yang berisiko sebelum ini seperti Wuhan. Dan kalau kita lihat di Malaysia, jumlah kes aktif ketika ini adalah sebanyak 14,515 kes. Dan kes tertinggi direkodkan di Kuala Lumpur dengan 696 kes, di mana 567 kes sahaja adalah dari kluster tapak bina Damalela yang telah pun melibatkan generasi ke-5 dan ke-6, dan kita menjangkakan kes positif akan terus meningkat apabila majikan syarikat-syarikat perlu menjalani ujian saringan wajib terhadap pekerja mereka, terutamanya pekerjaan yang paling berisiko di tapak binaan. Dan kita tahu kluster teratai telah pun merekodkan lebih 5,000 kes yang membabitkan kebanyakannya pekerja Top Glove, syarikat pembuat sarung tangan, dan dilaporkan juga sekurang-kurangnya 2 lagi syarikat pembuat sarung tangan telah pun dilaporkan merekodkan kes positif COVID-19 juga. Antaranya kita tahu ada terdapat satu kilang di Jalan Sungai Putus di Klang dan direkodkan dalam laporan KKM. Kes jangkitan ataupun kluster Sungai Putus ini telah pun merekodkan 434 kes. Jadi sangat membimbangkan apabila tempat kerja yang kebanyakannya melibatkan pekerja yang ramai dan juga ruang yang sempit ini menunjukkan terdapat banyak kluster-kluster baharu, dan kita akan menjangkakan kes ini akan terus meningkat mungkin sehingga tahun depan apabila saringan pekerja ini masih lagi diteruskan. Dan bercakap
mengenai statistik negara Malaysia pada ketika ini berada di kedudukan ke-80 kes tertinggi di dunia, di mana China pada kedudukan ke-79. Satu tangga melebihi daripada Malaysia. Saya kira dalam mungkin kalau 2 ke 3 hari sekiranya kes kita kekal pada 4 digit, kita mampu memotong pada China itu sendiri. Saya kira pada 80 lebih ribu kes yang dicatatkan di China, di mana di Wuhan saja tempat didakwa bermulanya penularan COVID-19 ini. Dan itu kita melihat kepada perkembangan COVID-19. Dalam masa yang sama, kita bercakap mengenai PKPB di beberapa kawasan lagi, iaitu di Selangor sebagai contohnya masih lagi mengetatkan PKP bersyarat, dan negeri-negeri lain masih dalam tempoh pemulihan. Dan di mana ini satu perkembangan yang kita bawakan, iaitu melihat kepada pemakaian pelitup muka. Dan sebelum ini kerajaan telah pun memberikan cadangan dan juga mengarahkan kepada kita untuk memakai pelitup muka setiap masa di tempat awam dan sebagainya. Ini satu lagi penjelasan yang diberikan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan pemakaian pelitup muka diwajibkan di kawasan awam yang sesak. Dan beliau semalam telah pun menjelaskan perkara itu selepas tular di media sosial berkenaan individu yang dikompang kerana tidak memakai pelitup muka di kawasan awam walaupun kawasan itu tidak sesak. Kita dengarkan perincian oleh beliau ini. Tempat awam banyak. Taman awam adalah tempat awam. Tetapi bila bersendirian, maka tidak perlulah memakai pelitup muka kerana seperti yang saya katakan, di tempat awam yang bersesak. Kalau di pasar, bersesak. Kalau di dalam bas atau di dalam LRT, bersesak. Kerana duduk secara berhimpit dan sebagainya, maka perlulah dan diwajibkan memakai pelitup muka. Tetapi kalau bersendirian ataupun ada penjarakan sosial antara satu sama lain, sebagai contoh di restoran, kita tidak boleh memakai pelitup muka sewaktu makan. Tentu saja kita akan buka, tapi kerana adanya penjarakan di antara satu sama lain, maka dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka. Walaupun pelitup muka kalau tidak wajib sekalipun untuk menjaga kepentingan diri, kita perlu pakai, tetapi dalam keadaan tertentu tidak boleh diambil tindakan kerana ianya tidak bersesak. Jadi perkataan yang perlu diingati adalah bersesak, di tempat awam bersesak, yang bersesak. Jadi perlu memakai pelitup muka, dan jika tidak akan diambil tindakan, boleh di compound dan sebagainya. Ya, jadi itu penjelasan yang diberikan yang saya kira bukan saja wajar disampaikan kepada rakyat sendiri tetapi pada pihak berkuasa. Betul. Yang mungkin kita lihat ada sedikit kekeliruan apa yang dimaksudkan dengan tempat sesak, tempat awam ini. Saya kira apa yang selamat anda screen record saja ataupun screenshot apa yang dikatakan oleh Ismail Sabri di sini dan tunjukkan sekiranya anda mendapati mungkin dalam situasi dikenakan compound apabila berada di kawasan yang tidak sesak. Jadi selain daripada isu COVID-19 dan PKPB, ini juga satu laporan yang mendapat perhatian. Kita tahu banyak industri yang terkesan akibat PKPB dan pandemik, dan dalam masa yang sama ini juga memberi peluang untuk pembaharuan inovasi dalam industri. Hafizi. Dan ini perinciannya di mana sudah pun menjadi ikon Pulau Pinang. Sejak daripada 126 tahun yang lalu, pengangkutan tertua di Pulau Pinang iaitu Iconet Ferry sebagai alternatif laluan dari seberang perai untuk ke bahagian pulau atau sebaliknya akan digantikan dengan bot laju bermula 1 Januari 2021. Jadi saya kira masa ada dalam 15 hari saja lagi, sudah tentu ramai yang akan berpusu-pusu untuk bertangkap gambar dan sebagainya di atas feri itu, dan itu yang diperkatakan sendiri oleh akhbar daripada The Star sendiri, bukan The Star, New Straits Times sendiri yang mengatakan the end of an icon. After nearly a century of service, Penang Ferries will cease operation on December 31 to eventually be replaced by passenger-only water buses and vehicle transporters. Heritage groups, however, urge that they be preserved as tourist attraction. Dan dalam artikel yang kita kongsikan di esrawani.com ini,
maknanya ferry yang ada pada ketika ini tidak akan dihenti tugas sebenarnya. Dia akan digunakan sebagai ataupun tidak akan berfungsi sebagai untuk mengangkut pengangkutan, tetapi akan dijadikan sebagai museum dan juga restoran. Itu yang dikatakan. Maknanya anda masih lagi boleh menaiki ferry ini, tetapi dalam mood yang berbeza, bukan sebagai mood pengangkutan tapi mood sebagai untuk leisure dan juga mood untuk anda melawat dan sebagainya lah. Ya, pastinya itu satu idea yang sangat menarik bagi generasi muda yang mungkin tidak pernah ada peluang untuk menaiki ferry ikonik ini. Pastinya satu tarikan pelancongan yang sangat menarik dan pastinya kita lihat dalam beberapa hari sahaja dalam tahun 2020 ini pasti ramai yang berpusu-pusu untuk cuba ferry tersebut. Baik, sebelum kita akhiri awal ini pagi, kita juga pastinya ingin kongsikan satu berita yang menggemparkan seluruh rakyat semalam apabila Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid meninggal dunia akibat sakit tua di Hospital Prince Court di Ibu Negara pada pukul 4.30 petang. Dan semalam juga Allahyarham telah pun selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara sekitar 9.28 malam semalam, dan kira-kira 40 ahli keluarga, sanak saudara dan sahabat mengiringi perjalanan terakhir tokoh berkenaan. Dan menurut isterinya juga jenazah dibawa ke Masjid At-Taqwa sebelum dikebumikan. Dan mungkin bagi generasi muda yang tidak sempat mengenali tokoh ini, Allahyarham sebenarnya merupakan tokoh penting di sebalik penubuhan Lembaga Urusan Tabung Haji, Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad ataupun Angkasa, dan itu hanya sebahagian sahaja daripada legasi yang ditinggalkan Allahyarham kepada negara yang saya kira masih lagi akan dirasai oleh generasi pada masa depan. Legasi yang ditinggalkan pastinya di Universiti Malaya. Vice Chancellor antara yang paling lama dan pertama warga negara rakyat Malaysia mengetuai Universiti Malaya itu, pastinya banyak legasi yang dirasai oleh golongan akademia, ilmuwan negara. Mereka semua pasti akan merasai pemergian beliau. Dalam masa yang sama, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Maimunah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz yang meninggal dunia pada petang semalam, dan baginda berdua turut menzahirkan kesedihan dengan pemergian Allahyarham dan berharap agar seluruh keluarga Allahyarham sabar serta tabah menghadapi dugaan serta suasana pilu ini. Dan begitu juga turut mengucapkan takziah adalah Perdana Menteri dan juga kerajaan sendiri yang mewakili kerajaan, di mana apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri adalah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan rasa duka cita atas pemergian seorang tokoh akademik dan juga tokoh ekonomi yang unggul dan amat disegani, Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid. Dan Musi muat turun di laman Twitternya dan juga laman Facebooknya, Muhyiddin akui negara cukup merasai kehilangan atas pemergian Allahyarham ini sendiri. Ya, dan anda pastinya ini satu peluang baik untuk anda mengenali apa legasi yang ditinggalkan Allahyarham. Semuanya kami bawakan di astroawani.com, dan kami juga akan tinggalkan sedikit maklumat yang anda perlu tahu tentang legasi yang ditinggalkan Allahyarham bagi seluruh negara. Dengan itu kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Hafizul Syah. Assalamualaikum. Jadi saya kena belajar sendiri typing. I can now do touch typing. Dan tadi saya ceritakan, saya menyimpan di dalam data bank saya 16,000 pantun untuk buku yang terbit sekali hujung tahun ini. Sekarang dah hampir siap pantun. Jadi saya punya minat kepada saya tentang politik, tentang kemiskinan. Saya rasa itu saya serah pada orang politik lagi. Pasal umur saya sudah 92, saya boleh pilih topik yang lain. So I get out of that topic. That's why I'm not really much involved politically. Saya baca surah agama.